Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Hufaida binti Muhammad Najamuddin, Guru Cemerlang Penyediaan dan Pembuatan Makanan daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indahpura, Kulai, Johor. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan sekalum tahniah dan penghargaan kepada penganjur seminar Darul Aman 2021 peringkat kebangsaan yang bertemakan pemantapan penyelidikan pendidikan dalam era norma baru, iaitu Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman atas penganjuran program yang berimpak tinggi ini. Izinkan saya membentangkan tajuk kajian tindakan saya yang bertajuk Merangsang Ingatan Murid Berkeperluan Khas iaitu MBK dalam pembelajaran penyediaan dan pembuatan makanan dengan menggunakan aplikasi TikTok. Pengenalan. Pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia menyaksikan masyarakat terpaksa menyesuaikan diri dengan banyak perkara yang bukan menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Penutupan sekolah dan universiti sejak Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP fasa pertama yang telah dilaksanakan di Malaysia pada bulan Mac 2020 yang lalu menyaksikan kaedah pengajaran secara tradisional atau bersemuka bertukar kepada pembelajaran di atas talian atau secara maya. Pengajaran secara atas talian seperti menggunakan pelbagai teknologi dan aplikasi seperti WhatsApp, Skype, Zoom, Google Meet, TikTok, YouTube dan pelbagai lagi boleh dipraktikan oleh guru bagi memastikan pelajar masih boleh menjalani proses pembelajaran dan tidak ketinggalan dalam pendidikan. Murid berkeperluan khas iaitu MBK bagi kategori bermasalah pembelajaran sudah semestinya menghadapi banyak kekangan. Mereka juga mempunyai tahap kognitif yang rendah disebabkan tidak boleh atau terlalu lambat untuk mencapai sesuatu objektif pembelajaran. Selain itu, mereka mempunyai daya pengamatan dan rangsangan yang lemah. Mereka memerlukan pendidikan dan perkhidmatan khusus bagi memperkembangkan potensi dan kemajuan diri. Pendidikan khas merujuk kepada pengajaran yang direka khas bagi melengkapkan keperluan seseorang kanak-kanak yang luar biasa dan memerlukan bahan-bahan pengajaran khas, teknik pengajaran yang luar biasa serta kemudahan-kemudahan yang tertentu. Murid berkeperluan khas juga bagi kategori bermasalah pembelajaran. Di dalam kelas saya sedang mengikuti kursus vokasional atau kemahiran di bawah kelolaan Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu JPK dan bahagian pendidikan khas iaitu BPK, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi kursus penyediaan dan pembuatan makanan HT 0122-2012. Semestinya banyak input yang perlu mereka fahami dan ingati untuk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak JPK bagi melayakkan mereka mendapat sijil kemahiran Malaysia iaitu SKM tahap 2. Maka ini menjadi cabaran kepada murid ini bagi mengikuti pembelajaran di rumah semasa PKP. Aplikasi TikTok yang sangat popular ketika ini merupakan aplikasi yang memberi peluang kepada penggunanya merakam video atau foto dan memasukkan elemen teks, muzik, suara dan sebagainya. Pada tahun 2020, 41% pengguna TikTok dunia berumur di antara 16 hingga 24 tahun. Mereka menyukai aplikasi ini kerana ia menyajikan hiburan dan maklumat yang ringkas, padat dan menarik seperti pendidikan, motivasi, kesihatan, politik, keagamaan dan pelbagai lagi. Bagi MBK di sekolah saya, sudah semestinya mereka sangat menyukai aplikasi ini dan inilah masanya untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR. Penyataan masalah. Cabaran semasa mengadakan PDPR dengan murid saya adalah kesukaran mereka dalam mengingati fakta dalam pembelajaran penyediaan dan pembuatan makanan. Semasa sidang kelas di dalam Google Meet, ia jelas menunjukkan murid sukar mengingati fakta. Selain itu, suasana pembelajaran juga kurang ceria dan aktif.
Atas kesedaran akan masalah ini, maka saya cuba memikirkan kaedah terbaik dan mudah untuk murid ini mengingati fakta penting dalam pembelajaran. Apabila saya bertanya sama ada mereka bersedia atau tidak jika saya menggunakan aplikasi TikTok dalam PDPR, murid terus menyatakan keterujaan dan bersetuju jika guru menggunakan aplikasi ini. Lebih mengejutkan lagi apabila 4 orang murid saya telah memiliki akaun TikTok. Saya sedia maklum, murid berkeperluan khas amat meminati irama muzik dan seni. Maka saya cuba menggunakan aplikasi TikTok dengan memasukkan elemen gerak gaya untuk menarik minat dan konsentrasi mereka dalam pembelajaran penyediaan dan pembuatan makanan. Menurut Sulistyowati 2009, muzik bertujuan untuk meningkatkan daya konsentrasi. Pada umumnya, murid bermasalah pembelajaran mudah kehilangan konsentrasi dalam pembelajaran. Daya konsentrasi dapat dirangsang dengan kaedah guru mendemonstrasikan gerakan. Tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk menambah baik amalan saya dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR dalam merangsang ingatan murid berkeperluan khas iaitu MBK bagi kelas 5 PPMA dengan menggunakan aplikasi TikTok. Objektif kajian merangsang ingatan murid berkeperluan khas iaitu MBK dalam pembelajaran penyediaan dan pembuatan makanan menggunakan aplikasi TikTok. Reka bentuk kajian. Saya telah membuat penyelidikan bagi merangsang ingatan murid berkeperluan khas iaitu MBK dalam pembelajaran, penyediaan dan pembuatan makanan menggunakan aplikasi TikTok berpandukan reka bentuk model kajian tindakan Johnson. 5 langkah yang diketengahkan dalam model ini iaitu mengenal pasti isu atau masalah, melaksanakan perancangan bagi pengumpulan data, memungut dan menganalisis data, membuat pelan tindakan dan berkongsi dapatan dan pelan tindakan dengan pihak berkaitan. Sasaran kajian. Kajian ini melibatkan 4 orang murid bermasalah pembelajaran kelas 5 PPMA, kursus penyediaan dan pembuatan makanan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Indahpura yang terdiri daripada 4 orang murid lelaki. Perancangan tindakan. Sebelum menjalankan kajian, saya telah membuat terlebih dahulu pelan perancangan yang teliti agar lebih memahami tindakan yang perlu dilaksanakan. Maka matlamat dapat dicapai dengan betul dan tepat. Berikut merupakan perancangan tindakan dalam melaksanakan kajian tindakan ini. Fasa 1, mengenal pasti isu. Fasa 2, merancang tindakan. Fasa 3, melaksanakan tindakan. Fasa 4, mengumpul dan menganalisis data. Dan fasa kelima, refleksi. Pelaksanaan kajian. Kajian ini berfokus untuk merangsang ingatan murid berkeperluan khas iaitu MBK bagi pembelajaran penyediaan dan pembuatan makanan menggunakan aplikasi TikTok. Melalui rujukan yang dibuat, didapati MBK sangat meminati muzik di mana ia mendatangkan ketenangan, konsentrasi dan minat bagi mereka terhadap sesuatu perkara. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, MBK turut terkesan apabila pembelajaran mereka bukan lagi secara berhadapan dengan guru, namun dilaksanakan secara maya. Ia memberi kesan psikologi dan motivasi kepada mereka untuk menimba ilmu dalam norma yang baru. Sudah pasti, cabaran kepada pengkaji dalam memastikan pembelajaran mereka tetap diteruskan dan mencapai objektif yang ditetapkan. Selain itu, pengkaji turut perlu berusaha memastikan MDK kekal berdisiplin untuk sentiasa memasuki kelas di atas talian melalui aplikasi Google Meet. Peserta kajian terdiri daripada 4 orang MBK dalam kategori bermasalah pembelajaran bagi pembelajaran penyediaan dan pembuatan makanan. Kajian ini dilaksanakan secara berperingkat di mana ujian 1 dilaksanakan pada minggu pertama kajian bagi mengesan tahap ingatan murid terhadap pembelajaran yang disampaikan. Saya membuat penyampaian pembelajaran secara biasa tanpa menggunakan sebarang kaedah tambahan untuk mengukuhkan ingatan MBK. Semasa sesi akhir pembelajaran, saya memberi ujian 1 kepada murid. Setiap murid dikehendaki menjawab soalan yang diberikan oleh guru.
Saya mencatat markah bagi jawapan setiap murid untuk dianalisis. Sepanjang proses pembelajaran dan pelaksanaan ujian 1, saya menjalankan pemerhatian terhadap reaksi peserta kajian. Pada minggu kedua kajian, saya melaksanakan PDPR melalui aplikasi Google Meet dengan membuat penyampaian pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TikTok bagi tujuan merangsang ingatan MBK. Saya memaparkan dalam sidang kelas akan video TikTok yang merupakan video rakaman saya. Dalam video tersebut, saya menyebut fakta yang perlu dihafal dan setiap fakta itu digayakan dengan suatu gerakan ringkas sambil diiringi muzik yang diminati murid. Kemudian murid diberi peluang untuk melihat video tersebut secara berulang dan menghafal fakta dan gaya yang dikongsikan guru. Semasa sesi akhir pembelajaran dalam Google Meet, saya memberi ujian 2 kepada murid. Mereka dikehendaki menjawab soalan yang diberikan. Saya mencatat markah bagi jawapan setiap murid untuk dianalisis. Saya juga menjalankan pemerhatian sepanjang proses pembelajaran dan pelaksanaan ujian 2. Dapatan kajian. Saya membuat perbandingan di antara ujian 1 dan ujian 2 bagi melihat keberkesanan aplikasi TikTok dapat merangsang ingatan MBK dalam pembelajaran penyediaan dan pembuatan makanan. Berdasarkan hasil keputusan ujian 1, didapati murid sukar mengingati fakta yang diajukan. Mereka mengambil masa untuk menjawab soalan yang disampaikan secara lisan. Mereka juga didapati kurang berminat, kurang aktif dan kurang bermotivasi dalam pembelajaran. Berdasarkan ujian 2 yang dibuat, didapati keputusan markah meningkat dengan cemerlang. Setelah saya memasukkan video TikTok pembelajaran semasa penyampaian PDPR dilaksanakan, didapati murid sangat bersemangat dan bermotivasi untuk mengingati fakta pembelajaran. Di dalam video TikTok tersebut, saya memasukkan rakaman di mana saya sedang menyebut fakta pembelajaran sambil membuat pergerakan ringkas bagi setiap fakta. Video TikTok tersebut juga disertakan muzik terkini yang menjadi kegemaran murid. Murid dikehendaki meniru dan menyebut fakta yang disampaikan dan seterusnya mengingatinya. Setelah murid bersedia untuk disoal, ujian 2 dimulakan dan keputusannya sangat baik dan memberangsangkan. Didapati aplikasi TikTok ini dapat merangsang ingatan MBK dalam pembelajaran. Kaedah ini telah menambah baik amalan saya dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia juga memberi manfaat yang sangat baik kepada murid di mana mereka menjadi lebih kreatif dan bersemangat dalam pembelajaran. Lebih mengujakan, mereka telah menghasilkan video TikTok sendiri yang mengandungi isi pelajaran yang telah diajar pekaji dengan kreatif. Kesimpulan dan cadangan kajian seterusnya. Kesimpulannya, setelah kajian ini dijalankan, ia telah memberi impak yang positif bukan sahaja kepada murid, malahan kepada diri saya sendiri di mana dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran di rumah iaitu PDPR yang dilaksanakan. Murid juga didapati menunjukkan tahap keupayaan yang tinggi dalam mengingati fakta dengan pengaplikasian TikTok dalam pembelajaran. Mereka dengan mudah dapat mengingati fakta yang dulunya sukar diingati. Alhamdulillah, dengan pengaplikasian TikTok dalam pembelajaran, penyediaan dan pembuatan makanan telah merangsang ingatan murid berkeperluan khas. Ini menjadi titik tolak kepada saya untuk sentiasa menambah baik cara pengajaran dan pembelajaran dengan mempelbagaikan lagi kaedah yang lebih menyeronokkan dan memberi impak yang positif kepada murid agar matlamat dan hala tuju pembelajaran tercapai, insya-Allah. Dengan ini, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, terima kasih.